Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Alia binti Abu Hasan Al-Sa'ari, nombor matrik 047749. Pada video kali ini saya akan membentangkan tentang tajuk kajian kertas kerja pendek saya yang bertajuk konsep mursyid dalam bertarikat. Kita pergi kepada slide yang pertama, iaitu pengenalan. Kehidupan rohani adalah di antara salah satu perkara yang membezakan manusia dengan haiwan selain memiliki akal fikiran. Kehidupan rohani ini tidak terjadi secara kebetulan ataupun melalui pergaulan semata-mata. Akan tetapi ia terjadi melalui latihan dalam organisasi yang mempunyai sistem dan pendorongnya, yang mempunyai permulaan dan ada penghujungnya. Juga ada salik dan ada mursyidnya, serta ada murid dan ada syekhnya. Jadi Syekh Mursyid ni mempunyai peranan yang sangat besar untuk membimbing, mengawal dan menentukan tahap pencapaian seseorang murid tu dalam membina rohani dia. Syekh tarikat menjadikan diri dia sebagai sanad, yakni mata rantai keilmuan tasawuf yang bersambung kepada guru-guru salaf hinggalah sampai yang terakhir sekali sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, slide ketiga, saya akan membentangkan tentang latar belakang Syekh Mursyid. Seperti mana telah diungkapkan oleh Imam Al-Kashani, Syekh atau mursyid secara definisi dia, maksud dia ialah seseorang yang telah menguasai tahap kesempurnaan dalam trilogi disiplin keilmuan. Maksudnya dalam syariat, tarikat dan hakikat. Jadi mereka ni sangat pakar dalam mengetahui seluk-beluk nafsu dan penyakit-penyakit dalam trilogi disiplin keilmuan ni. Jadi sebelum istilah mursyid ni dipermulakan, perkataan ta'lim atau muta'alim terlebih dahulu dipakai sebagai untuk menyamai perkataan murid dan syekh mursyid dalam istilah kaum sufi. Jadi mursyid ni adalah orang yang memiliki hubungan ataupun salasilah dengan guru-guru sebelumnya hinggalah sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi pengertian salasilah kat sini bukannya maksud salasilah keturunan Nabi Muhammad, tapi dia menunjuk kepada hubungan diturunkan ilmu tu dari satu guru ke satu guru yang lain. Seterusnya ialah kepentingan Syekh Mursyid. Apakah pentingnya Syekh Mursyid ni? Jadi beberapa ahli sufi telah bersepakat untuk menyatakan bahawa perlu adanya Syekh Mursyid ni yang mampu membimbing seseorang yang ingin berjalan menuju kepada Allah. Ni sebabnya, sebab jalan Allah ni sangatlah sulit, sedangkan jalan-jalan syaitan ni begitu banyak cabaran dan halangan. Jadi sesiapa yang berjalan dengan dibimbangi siapa yang berjalan dipimpin oleh Syekh Mursyid tu, insya-Allah akan dijauhi daripada terjebak dalam perangkap syaitan. Jadi Syekh Mursyid ni boleh dikatakan dia adalah merupakan penyelamat yang mutlak bagi orang-orang yang bertarikat. Oleh sebab tu Syekh Mursyid ni dianggap perkara yang terpenting dalam amalan suluk para sufi. Khususnya ialah fungsi mursyid. Jadi fungsi mursyid ni yang pertama sebagai penerus sanad dalam ajaran tarikat. Jadi tradisi sanad ni bukan hanya melekat dalam pembahasan ilmu hadis sahaja, dia juga terdapat dalam tarikat. Jadi sebab tarikat ni memiliki sanad ataupun salasilah yang muttasil kepada Rasulullah, yakni yang bersambung kepada Rasulullah. Bila yang bersambung kepada Rasulullah itulah yang diketahui, yang diperakui sebagai muktabarah. Jadi apakah fungsi mursyid lagi? Yang kedua adalah tawassul. Jadi apakah tawassul? Tawassul ni adalah wasilah dalam konteks tarikat, sebagaimana makna perantara secara umum lah bagi seorang murid dengan Tuhannya. Dengan wasilah mursyid tu, seseorang murid ni akan dapat menuju kepada Allah atau kepada Tuhannya. Jadi yang ketiga adalah rabitah. Jadi rabitah ni diartikan sebagai pertemuan antara hati seorang murid dengan mursyid.
Maksudnya dia bila dia tak bersama dengan mursyid dia, dia akan sentiasa ingat dengan mursyid dia. Maksudnya bila dalam satu majlis tu ketidakhadiran mursyid dia tu, tapi dia kena rabitah hati dia tu, dia akan mengimajinasikan bahawa mursyid itu ada bersama dia, macam tu. Okay. Jadi seterusnya adalah isu yang timbul terhadap Syekh Mursyid. Okay, jadi antara yang disepakati ulama dari Ahli Sunnah wal Jamaah lah, ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak mutlak. Malah jika bertentangan dengan kehendak Allah dan Rasul, hendaklah ditolak sesuatu ajaran tu. Ini berdasarkan hadis Nabi yang bermaksud tidak diharuskan mentaati makhluk yang menderhakai Allah. Hadis riwayat Muslim. Jadi keterlaluan yang sangat melampau terhadap kewajipan mentaati Syekh Mursyid dan jelas bercanggah dengan prinsip-prinsip utama dalam Islam. Misalnya, penyerahan diri kepada Syekh tanpa membantah sekalipun pada perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam yang menyuruh agar seseorang tu menerima pembetulan tanpa mengira daripada mana sumber dia. Okay. Seterusnya, pandangan beberapa syekh sebelum ni menunjukkan bahawa mereka menerima hakikat perlu adanya Syekh Mursyid dalam membimbing kehidupan seseorang tu, dalam membimbing rohani ataupun tarikat para sufi, tetapi haruslah berwaspada terhadap keupayaan mereka dengan menentukan kriteria tertentu sebelum melayakkan dirinya menjadi Syekh Mursyid dan seterusnya menjadi pemimpin. Di samping tu juga, kita mungkin mempercayai bahawa adanya sesetengah syekh sufi yang mempunyai tahap yang sempurna. Mereka mempunyai kemampuan yang cukup istimewa untuk memimpin dan ikhlas terhadap murid yang mengikuti jalannya. Tetapi haruslah diingat juga bahawa syekh seumpam itu sangatlah sukar ditemui, lagi-lagi pada dunia akhir zaman sekarang ni, sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Okay. Sebagai penutup, barang siapa yang berjalan tanpa pimpinan seorang guru mursyid akan dibimbangi terjebak dalam perangkap syaitan. Jadi seorang murid itu hendaklah bergantung sepenuhnya terhadap bimbingan syekh, bagikan diibaratkan seperti orang mati yang dibaringkan di hadapan tukang mandi, ataupun bagaikan si buta yang berjalan di tepi sebatang jalan yang sibuk dengan lalu lintas. Jadi kesejahteraan seseorang tu bergantung kepada syekh yang memimpinnya. Okey, jadi dapatlah disimpulkan di sini bahawa Syekh Mursyid ni merupakan penyelamat mutlak. Oleh itu, mereka Syekh Mursyid ni dianggap sebagai rukun terpenting dalam amalan suluk para sufi. Okey, jadi saya rasa setakat ini sajalah pembentangan daripada saya. Wallahu a'lam. Sekian, terima kasih.